Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao, bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya, Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaonya. Yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa mang bakpaunya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Eluh. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaunya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? eluh, Dek. Udah atuh, jangan ribut di sini. Jadi gak belinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naominya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan. Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa, Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya, Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahaladzim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehe, Fahmi gitu loh. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau Cep Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Ustazah dan juga rakan-rakan sekelas. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu Kumpulan Sumayyah akan membentangkan perbincangan yang bertajuk Ekonomi Islam sebagai alternatif kepada pembinaan masyarakat serta negara yang sejahtera dan harmoni. Apakah itu ekonomi? Ekonomi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat membawa maksud ilmu yang berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Apakah pula yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam pula bermaksud ilmu yang mengkaji kegiatan manusia, menguruskan sumber asli demi kebaikan diri serta kebaikan bersama untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menurut teori ekonomi komunis,
Konsep pembangunan ekonomi hanya dilihat sebagai konsep kebendaan, di mana pembangunan ekonomi hanya dilihat dari aspek kebendaan dan fizikal yang terus mengabaikan pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual serta diri manusia itu sendiri. Terdapat beberapa sumber hukum bagi ekonomi Islam, iaitu sumber utama yang dirujuk adalah Al-Quran dan Sunnah, manakala sumber rujukan yang lain adalah ijma', qiyas dan ijtihad. Seterusnya, ekonomi Islam berpegang kepada beberapa institusi kewangan dan saya akan menerangkan dua daripadanya. Yang pertama adalah Baitul Mal. Baitul Mal sama seperti perbendaharaan dan tempat simpan atau risap negara. Hasil yang disimpan di sini akan digunakan bagi pembiayaan negara seperti dalam aspek pendidikan, agama, ketenteraan, bayaran gaji kaki tangan kerajaan dan lain-lain. Pendapatan Baitul Mal pula bersumber daripada zakat, sumber kekayaan seperti minyak, hasil hutan dan lautan, harta yang tidak jelas penggunaannya seperti sedekah, wakaf, kifarah dan nazar. Begitu juga dengan harta daripada peperangan, harta warisan yang tidak dituntut dan juga saham. Institusi yang kedua adalah wakaf. Wakaf dimasukkan dengan sedekah, pemberian hadiah yang diberikan secara ikhlas ke jalan Allah. Sebagai contoh, barang atau harta yang bermanfaat dan juga boleh digunakan secara berterusan. Prinsip asas ekonomi Islam. Prinsip asas ekonomi Islam adalah sesuatu yang tidak boleh berubah walau dalam apa situasi sekalipun. Ini kerana prinsip asas ekonomi Islam ialah Al-Quran dan Hadis. Prinsip asas mestilah berteraskan tauhid dan segala perbuatan mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan dalam beberapa perkara, iaitu pertama ialah semua aktiviti berbentuk kebaikan dan bermanfaat. Kedua ialah amalan riba, eksploitasi sumber dan tamak adalah dilarang. Ketiga ialah aktiviti yang tidak menjurus keuntungan akhirat akan mendapat balasan buruk. Penerokaan sumber ekonomi. Pelaksanaan ekonomi mesti mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membentuk satu budaya ekonomi dan masyarakat yang harmoni. Antaranya ialah sumber yang dilakukan perlu diurus dengan baik untuk mendapat manfaat diri dan masyarakat. Kedua ialah pengurusan ekonomi harus jujur dan amanah. Ketiga ialah pembaziran dan pemusnahan sumber perlu diminimumkan. Keempat ialah aktiviti pengakhiran dan penggunaan harus bersepadu dengan norma-norma akhlak. Etika ekonomi Islam. Etika ekonomi Islam adalah prinsip di mana seseorang yang berniaga haruslah mematuhi prinsip moral dan tingkah laku semasa menjalankan urusan jual beli. Etika juga merupakan disiplin yang berhubungan dengan penilaian, kebaikan, perilaku dan tindakan seseorang. Antara etika yang dititikberatkan dalam ekonomi Islam ialah pematuhan kontrak dan juga perjanjian. Semua usahawan mestilah mematuhi perjanjian yang dibuat dan wajib amanah dan jujur. Contohnya seperti membayar sewa rumah tepat pada masanya seperti yang dijanjikan. Selain itu, setiap usahawan haruslah menghindari dari melakukan iklan yang mengelirukan. Islam melarang menyebarkan dan menyiarkan iklan yang berunsur penipuan. Zaman sekarang ini banyak iklan-iklan dan video promosinya menawarkan harga jualan yang murah tetapi hanyalah teknik mengelirukan pelanggan semata-mata. Seterusnya ialah peniaga haruslah membuat pertimbangan yang tepat. Membuat pertimbangan yang tidak tepat dilarang dalam Islam dan penyukatan yang tepat pada barangan yang disukat harus dipertimbangkan. Etika yang harus dipatuhi seterusnya ialah tidak menyorok barang. Tindakan menyorok barang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan amatlah dilarang dalam Islam. Ini merupakan perbuatan yang tamak dan bakhil. Berikut merupakan beberapa perbandingan antara sistem kapitalisme dan sistem ekonomi Islam. Bagi sistem kapitalisme, antaranya pemilik mutlak terhadap harta yang dimiliki. Individu bebas memilih jalan untuk mencari keuntungan termasuk melakukan riba, tidak melarang sebarang monopoli dan gaya hidup demi kepuasan peribadi. Manakala bagi sistem ekonomi Islam pula, ianya harta Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dibelanjakan mengikut garis panduan dan syariat Islam. Kemudian, mencari rezeki dengan cara yang halal sahaja, melarang sebarang monopoli,
dan ianya bertujuan mencapai kemakmuran, al-falah di dunia dan di akhirat. Kita beralih pula kepada kepentingan ekonomi Islam yang harus kita titik beratkan di dalam tajuk ini. Antara kepentingannya ialah untuk meningkatkan peluang pekerjaan lebih-lebih lagi dalam khusus pekerjaan yang halal. Dengan ini, kita sekaligus dapat mengurangkan masalah pengangguran di negara kita. Seterusnya, memenuhi keperluan asas umat. Apabila ekonomi negara sudah stabil, keperluan asas juga dapat ditingkatkan. Contohnya seperti pembinaan jalan raya yang baik bagi pengguna jalan raya, aktiviti sosial bagi merapatkan hubungan silaturahim antara umat, serta pelaburan hasil ekonomi negara akan bertambah baik. Selain daripada itu, melahirkan umat yang berdikari. Ini dapat menghapuskan kebergantungan negara kita terhadap cadangan ataupun peraturan ekonomi luar negara yang tidak berasaskan syariat Islam, contohnya di negara barat. Bukan itu saja, ekonomi Islam juga penting untuk memartabatkan taraf pendidikan. Dengan ekonomi yang stabil, bantuan kewangan atau beasiswa dapat diberikan kepada pelajar yang memerlukan untuk menampung kos pembelajaran mereka. Ini sedikit sebanyak dapat memudahkan urusan, bahkan melahirkan usahawan yang berkaliber di masa yang akan datang. Seterusnya, memakmurkan alam. Seperti yang kita tahu, tanggungjawab seorang manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah untuk memakmurkan alam dengan segala bentuk kebaikan. Terakhir sekali ialah meningkatkan harta kekayaan. Perkara ini dapat membantu membangun diri seseorang individu, masyarakat dan juga negara yang harmoni. Setelah mengkaji tentang ekonomi Islam sebagai alternatif kepada pembinaan masyarakat serta negara yang sejahtera dan harmoni, dapatlah disimpulkan bahawa sebagai umat Islam yang bijaksana, kita hendaklah pertama sekali menuntut ilmu bagi meningkatkan sumber inovasi dan ekonomi negara. Kedua, menggunakan hasil dapatan ekonomi dengan berhemah dan berkesan. Contohnya dengan memajukan negara kita supaya negara Islam tidak dipandang rendah oleh masyarakat luar. Lebih-lebih lagi, masyarakat yang mempunyai negara kelas pertama. Memastikan kegiatan ekonomi berlandaskan syariat Islam. Dengan ini, tiadanya berlaku riba, rasuah, penipuan maupun monopoli. Terakhir sekali, menangani ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan. Itu sahaja daripada kumpulan kami untuk pembentangan kali ini. Dengan ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan nasyid yang bertajuk Ekonomi Islam oleh Nada Murni. Sekian saja, terima kasih. Wahai kaum muslimin, mari bangunkan ekonomi Islam. Ekonomi sebahagian daripada kehidupan. Ia merupakan kekuatan tambahan yang utama di dalam menegakkan sendi-sendi masyarakat Islam. Tiada ekonomi, kecacatan akan berlaku. Kehidupan kaum muslimin dicatur ulang. Lebih-lebih lagi bila tiada iman dan perpaduan, umat Islam akan terhina di mana-mana. Marilah melabur selalu tiga peringkat ekonomi. Ekonomi fardu kifayah, komersial dan strategi. Fardu kifayah dimestikan
bukan kalau tidak satu kesalahan ekonomi komersial elok diwujudkan yang strategi lihatlah keadaan melaburlah jangan lengah lagi melaburlah untuk saham akhirat jangan tunggu lagi bertindaklah saham terbuka bila masanya lagi inilah masanya untuk bertindak. Wahai kaum muslimin, mari bangunkan ekonomi Islam. Ekonomi sebahagian daripada kehidupan. Ia merupakan kekuatan tambahan yang utama di dalam menegakkan sendi-sendi masyarakat Islam.